Dia nisbah kepada Jazari, nisbah kepada mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan dikatakan oleh setengah-setengah ulama bahawa tokoh-tokoh hadis kebanyakannya, majoriti, kalau kita buat perbandingan di antara empat mazhab, majoritinya adalah di kalangan mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 544 Hijrah di satu tempat yang dinamakan Jazirah Kepulauan Ibnu Umar. Sebab itulah mana-mana tokoh yang dinisbahkan kepada Al-Jazari, dia daripada kalimah Jazirah Ibnu Umar. Nisbah dia Jazari. Seorang tokoh lah dalam ilmu qiraat yang terkenal, Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Salah satu daripada dua turuk yang terkenal dalam ilmu qiraat, juga dinisbahkan kepada Jazirah Ibnu Umar. Di mana Jazirah Ibnu Umar ini? Iaitu di negeri Iraq. Di negeri Iraq, berasal di negeri Iraq. Beliau menetap, beliau membesar di sana, di Jazirah Ibnu Umar. Kemudian beliau berpindah ke Mosul. Mosul ini juga, ataupun kita dalam bahasa Inggerisnya tulis Mosul, M-O-S-U-L, di Iraq juga. Dia berpindah dan di sanalah mula dia menuntut ilmu daripada ulama-ulama di negeri Mosul. Beliau setelah mana beliau mempunyai kelebihan dan kehebatan, beliau pernah dilantik oleh kerajaan, oleh raja di zaman beliau, iaitu Raja Saifuddaulah bin Zanki dan raja-raja yang lain. Beliau pernah dilantik untuk memegang beberapa jawatan. Pernah menjadi orang yang menguruskan perbendaharaan negara. Pernah jadi orang yang menguruskan bahagian tulisan. Penulis ni boleh katakan duduk macam setiausaha negara lah. Jadi setiausaha negara. Dan pernah beliau ditawar menjadi menteri, tetapi beliau menolak jawatan daripada jadi menteri. Kehebatan beliau, walaupun beliau memegang jawatan-jawatan yang penting di dalam kerajaan, tetapi beliau tidak berpisah dengan ilmu. Sama ada mengajar ataupun terus mendalami ilmu. Ni kehebatan ulama-ulama dulu. Kita dah baru jawatan kecil je, tak ada dah masa nak menuntut ilmu. Baru jawatan kecil je, tak ada dah masa nak mengajar. Waktu mengajar waktu bila? Waktu kita tak dapat jawatan lagi. Bila dah dapat jawatan, tak ada apa dah. Itu kesilapan dan kelemahan kita. Tapi ulama-ulama dulu walaupun berjawatan, tetapi mereka tak putus-putus untuk menuntut ilmu dan untuk mengajar ilmu agama. Beliau mempunyai karangan yang terlalu banyak. Karangan beliau yang paling popular, khususnya di dalam ilmu hadis, dua kitab. Kitab yang pertama An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Sebab itulah kalau tuan-tuan nak cari makna-makna kalimah yang pelik-pelik di dalam hadis, inilah kitab yang paling utama. Ataupun kita dengan bahasa yang mudah kita katakan ni kamus kepada hadis. Kalimah pelik dalam hadis yang jarang-jarang jumpa, boleh cari dalam kitab yang dikarang oleh Ibnul Athir Al-Jazari, An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Bahkan kitab Nihayah ni merupakan kitab yang paling masyhur dalam bab ni. Kitab yang paling masyhur dalam membicarakan kalimah-kalimah yang asing, yang pelik di dalam ilmu hadis. Dan beliau, kitab yang kedua yang merupakan kitab yang popular yang dikarang oleh beliau, Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Kitab Jami' Usul fi Ahaditsir Rasul. Kitab ni kita akan cerita sedikit sebentar lagi. Dan beliau juga mengarang beberapa kitab yang lain. Dalam bab nahwu beliau mengarang, dalam bab tafsir beliau mengarang, dan dalam bab tafsir beliau mengarang kitab Al-Insaf fil Jam'i Bainal Kashfi wal Kashaf. Kitab tafsir yang menghimpunkan di antara dua kitab yang terkenal.
Kitab Al-Kashfi, kitab Al-Kashf karangan Imam Al-Tha'labi dan Al-Kashaf karangan Imam Zamakhsyari. Dia gabung dua kitab tafsir itu dijadikan satu kitab yang dikarang oleh beliau. Para ulama mengatakan beliau di antara tokoh yang bukan hanya memiliki kepakaran di dalam satu bidang, tetapi juga mempunyai kepakaran di bidang-bidang yang terlalu banyak. Di antara kepakaran beliau bidang fiqh, bidang usul fiqh, nahwu, hadis, bahasa dan lain-lain. Beliau wafat di negara Mosul ataupun di Iraq, di bandar Mosul pada tahun 606 Hijrah. Kitab beliau Jami' Usul fi Ahadithir Rasul. Sedikit pengenalan. Kitab Jami' Usul. Kitab ni kitab yang popular. Kitab ini merupakan kitab yang menghimpunkan 6 kitab hadis yang popular dalam satu kitab. Bukhari, Muslim, contohnya kita tahu 6 kitab yang popular. Tapi dia himpun dalam satu kitab. Tapi dia pilih 6, siapa dia? Berbeza dengan 6 yang biasa kita sebut. Kita biasa sebut 6 mengikut tokoh-tokoh yang lain, memilih 6 kitab yang paling utama dalam ilmu dalam hadis: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tetapi Imam Ibnu Asir lebih cenderung, lebih berminat memilih Muwatta berbanding dengan Ibnu Majah. Jadi 6 kitab hadis popular yang dihimpun dalam kitab Jami' Usul ni: Bukhari, Muslim, Muwatta, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi. Tirmizi dan Nasa'i. Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. 6 kitab hadis. Ibnu Majah dia tak ambil, dia masukkan kitab Muwatta Imam Malik. Dan kitab beliau ni beliau mulakan dengan mukaddimah. Mukaddimah ni cerita sedikit sebanyak sebab apa dia mengarang kitab tersebut. Dia buat himpunan tersebut dan dia cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu ulumul hadis dan sedikit sebanyak perbicaraan tentang pengenalan tentang 6 tokoh-tokoh yang dihimpunkan kitabnya dalam kitab Jami' Usul fi Ahadithi Ar-Rasul. Beliau ini selepas daripada mukaddimah pada kitab tersebut, beliau memulakan isi kandungan yang sebenar kitab. Isi kandungan beliau himpunkan mengikut bab-bab. Bab ini, bab ini, bab ni, dan bab tersebut mengikut huruf mu'jam. Alif, ba, ta, sa, jim. Kalau kita tengok setengah-setengah ulama lain, huruf bab mengikut, dia tak ikut huruf mu'jam. Dia mula bab taharah. Taharah kalau kita tengok huruf ta. Taharah. Kemudian salah, sa. Ta, sa. Sedangkan sa lebih awal daripada ta. Dia tak ambil. Dia tak ambil begitu. Tapi dia mengikut itu setengah ulama. Setengah ulama dia mula iman, taharah, solah dan seumpamanya. Tapi Imam Ibnul Jazari nak memudahkan orang lain, dia susun dengan cara yang lain. Bab mengikut huruf. Bab solah cari sa. Begitu. Dan beliau juga dalam menghimpunkan kitab hadis-hadis daripada 6 kitab ni, beliau tidak menyebut sanad kecuali sahabat yang meriwayatkan hadis. Contoh hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Dia tak sebut sanad-sanad yang dibawa oleh sanad yang dibawa oleh tokoh-tokoh hadis, di antaranya Bukhari. Tapi dia terus tulis Abu Hurairah. Dia terus tulis Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab innamal a'malu binniyat. Hadis Ibnu Umar sekian-sekian hadis. Abu Hurairah sekian-sekian hadis. Dia buat begitu saja. Dan dia menggunakan rumus. Rumus ni apa? Simbol. Dia tak sebut innamal a'malu binniyat habis hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Tak.
Dia buat mudah aja. Bukhari kha, Muslim mim, Abu Daud dal, Tirmizi ta, Nasa'i sin, Muwatta ta. Jadi lepas hadis tu kita tengok, pada hadis tu kita akan tengok ada rumus-rumus dia. Dal ke ta ke, kadang-kadang ada belaka. Ada belaka tu ya belakalah tu. Tu dia buat ringkas hadis-hadis. Dia hanya menyebut sahabat yang meriwayatkan hadis. Jika hadis tersebut hadis marfu', kalaulah kenyataan daripada sahabat, dia bawa dia bawa juga nama tabi'in. Kalau kenyataan daripada sahabat, dia bawa nama tabi'in. Kenyataan Ibnu Umar sebagai contohnya, dia bawa siapa di kalangan tabi'in yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Dan dia dalam kitab beliau, dia banyak ambil, dia tumpu kepada hadis marfu', kenyataan Rasulullah dan sahabat sahaja. Kenyataan tabi'in, fatwa-fatwa di kalangan fuqaha dia tak ambil. Kalau kita tengok Imam At-Tirmizi banyak ambil fatwa di kalangan ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, tapi dia tak ambil. Dan kitab beliau ini mengandungi lebih kurang 3,483 hadis. Pelik tak? Dihimpunkan 6 kitab, tapi 3,000 hadis. Dalam Bukhari kita tengok nombor yang dikira oleh Syekh Fuad Abdul Baqi, Bukhari saja dah 7,000 hadis. Macam mana dia kumpul 6 kitab jadi semakin sikit? Siapa boleh jawab? Sepatutnya kalau Bukhari 7,000, mau kali dengan 6 lah, lebih kurang 5,000 satu hadis, kali dengan 6 20,000, 30,000 boleh kurang. Tapi jadi 3,000. Jawapan dia yang pertama sekali, banyak hadis-hadis dalam ke-6 kitab ni hadis yang mukarrar, hadis yang sama, yang ada belaka. Jadi dia tak sebutlah banyak kali, hadis yang berulang. Dan juga banyak dalam satu-satu kitab hadis yang berulang. Bukhari walaupun 7,000 hadis, tolak yang berulang tinggal berapa ribu saja. Tinggal berapa ribu saja hadis dalam Bukhari. Kalau kita dah tolak hadis yang berulang, sikit je dah tinggal. Tinggal lebih kurang 2,000 hadis saja. Kerana ada yang berulang dalam Sahih Bukhari itu sampai belas kali berulang. Kenapa? Dia ada rahsia dia. Bukannya saja-saja Imam Bukhari membawa hadis dalam keadaan berulang-ulang. Kadang-kadang kerana ada sebab-sebab dia. Dan dalam kitab Jami' Usul ini, dia mengandungi 3,483 hadis. Sebab itulah jadi sikit. Kenapa? Kerana dia hanya sebut sekali saja. Hadis yang berulang tu hanya sebut sekali. Kalau dalam kitab-kitab yang banyak ada, dia hanya menggunakan rumus-rumus ataupun simbol-simbol saja. Kha Bukhari, da Abu Daud, ta Tirmizi, mim Muslim, ta Malik dan sin Nasa'i. Itu simbol-simbol yang digunakan oleh Imam Ibnul Jazari, Imam Ibnul Athir Al-Jazari rahimahullahu taala. Dan kitab beliau ni dicetak dalam lebih kurang banyak jilid juga, yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Qadir Al-Annaud, di antara pentahqiq kitab beliau. Kemudian kita berpindah kepada hadis Bulughul Maram. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam Bukhari rahimahullah ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala wa bihi qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan pula bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mahu meninggalkan perkataan yang bohong, perbuatan yang dusta dan sikap yang tolol, iaitu sikap yang jahil, maka Allah tidak memerlukan puasanya meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud.
Tapi lafaz ini merupakan lafaz Abu Daud rahimahullah ta'ala. Ini di antara bab puasa. Bab puasa, Nabi sebut siapa yang tak tinggal cakap mengarut, buat kerja tak tentu arah, maka Allah Ta'ala tak perlu kepada puasa dia. Maknanya, apa makna tak perlu? Maknanya seolah-olah pahala, seolah-olah puasa dia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Puasa dia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Bukan kata puasa dia tak sah. Sah juga puasa, kerana ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini di antara perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa sah. Apa makna puasa sah? Sah ni tak perlu qada, tak perlu ulang balik. Tetapi pahala dia tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Ayat hadis ni kata siapa yang tak tinggal kata-kata karut, Allah Ta'ala tak berhajat kepada puasa dia. Dah, kalau puasa molek, Allah Ta'ala berhajat ke? Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada puasa kita kalau kita puasa dalam keadaan baik, dalam keadaan molek? Jawapannya tidak. Jangan kita faham gitu, kerana kefahaman yang sedemikian rupa boleh mencacatkan akidah. Kalau kata Allah Ta'ala memerlukan kepada puasa kita, dia nak sangat kita puasa molek, dia berhajat kepada puasa kita, dah, mana sifat Allah Ta'ala yang kita katakan apa? Qiyamuhu binafsih, al-qiyam binafsih. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Ni berhajat kepada puasa, berhajat kepada tu, maknanya seolah-olah kita kena khidmat kepada dia. Itu suatu pemahaman yang tidak betul. Pemahaman yang betul terhadap hadis ni, maksud hadis ni Allah Ta'ala tidak menilai puasa orang-orang yang tidak menjaga adab-adab puasa, adab-adab ketika dia berpuasa. Di antara adab iaitu menjaga percakapan, menjaga perbuatan daripada perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinnahu amlakukum li irbih muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan memeluk isterinya meskipun sedang berpuasa. Yubashir. Namun baginda adalah orang yang paling mampu di antara kamu dalam mengekang keinginannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini lafaz dia lafaz Imam Muslim, dan ditambah dalam riwayat yang lain di dalam bulan Ramadan. Kalimah yubashir, dia terjemah dalam kitab saya ni memeluk. Tapi basyara yubashiru ni bukan tak semestinya peluk. Basyara yubashiru ni maknanya daripada kalimah basyarah. Basyarah makna kulit, menyentuh kulit dengan kulit. Tak peluk pun, bergesek kulit dengan kulit pun dipanggil mubasyarah. Ada berlaku persentuhan daripada dua belah pihak. Tu mubasyarah. Menyentuh kulit dengan kulit. Jadi hadis ini secara zahirnya menceritakan bahawa Rasulullah mencium sini, iaitu mencium isteri dia ketika dia puasa, dan juga dia bergurau senda lah dengan isteri dia ketika dia berpuasa. Tapi Nabi ini boleh kontrol, boleh hejah timing dia. Kita kadang-kadang takut telajak lebih tak. Jadi daripada sini tuan-tuan, para ulama menyatakan hukum asal bagi hukum asal mencium isteri tidaklah haram walaupun ketika puasa. Walaupun ketika puasa tidak haram. Tapi dengan syarat kita boleh kontrol lah. Rasa boleh kontrol, tak jadi haram. Tapi dibimbangi apa yang dikatakan waman hala haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Siapa yang duduk dekat kawasan larangan takut telajak. Takut telajak tak? Beg
Main bola back tebing main sangat depan tianggu, salah ke sepak salah sikit, masuk gol sendiri. Tu kebimbangan. Sebab itulah dia berbeza di antara kita dengan Nabi. Nabi Allah yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah, walakinnahu amlakukum liirbi. Makna Nabi boleh kontrol. Maknanya walaupun dia melakukan tindakan-tindakan ataupun yang di antara suami isteri bergurau senda dan seumpamanya, cium dan seumpamanya, tapi Nabi boleh kontrol. Itu kehebatan Nabi SAW. Dan Nabi ini dia tidak akan terlajak benda yang sehingga melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya, hukum asal adalah harus. Tapi ada juga setengah ulama menyatakan bahawa hukumnya makruh. Hukumnya makruh kerana dibimbangi boleh terlajak. Dah kalau terlajak macam mana? Tu kita tengok ada cerita selepas pada ni. Kalau keluar mani, duduk tengah bergalak keluar mani, tak terlajak kot tu, tak? Tak terlajak kot sumbat go, tetapi keluar mani juga membatalkan puasa. Tapi puasa dia wajib bagi dia menahan diri daripada makan dan minum sehingga akhir hari. Maknanya oleh kerana dia melakukan satu kesilapan dan dia terbatal puasa dengan sebab perbuatan dia yang disengajakan, maka dia kena tunggu sampai petang baru boleh makan balik, makan sama dengan orang berbuka. Tu suatu tindakan yang denda yang dikenakan kepada mereka. Okey. Jadi hadis ni secara zahirnya itulah maknanya hukum asalnya tidak jadi suatu kesalahan, tapi lebih baik kita elokkan. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im. Rawahu al-Bukhari. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam meskipun sedang berihram, dan pernah pula berbekam meskipun baginda sedang berpuasa. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi' wa huwa yahtajimu fi Ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum. Rawahu al-khamsah illa at-Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang lelaki yang sedang berbekam di Baqi' dalam bulan Ramadan. Lalu baginda bersabda, telah batal puasa orang yang berbekam dan orang yang membekamnya. Hadis riwayat khamsah kecuali Tirmizi, dinilai sahih oleh Ahmad, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sha'imi anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadha thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-sha'im wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'im. Rawahu Daruqutni wa qawwah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa mula-mula kisah berbekam dimakruhkan. Maknanya dilarang berbekam bagi orang berpuasa ialah ketika Ja'far ibnu Abi Talib sedang berbekam di bulan puasa. Bersua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, kedua orang ini yang berbekam dan yang dibekam batal puasanya. Sesudah itu Nabi SAW membolehkan berbekam bagi orang yang puasa. Anas radhiyallahu anhu pernah berbekam saat sedang berpuasa. Hadis riwayat Daruqutni yang dinilai kuat olehnya. Jadi bab bekam pula. Bab bekam depan kita ada 3 hadis. Hadis Ibnu Abbas, hadis
Ibnu Abbas, hadis Shaddad bin Aus dan hadis Anas bin Malik. Hadis Ibnu Abbas kata Nabi berbekam dalam tengah puasa. Hadis Shaddad bin Aus, Nabi kata batal puasa orang yang berbekam dan tukang bekam. Hadis Anas pula dia kata Nabi pernah menegur Ja'far bin Abi Talib ketika tengah berbekam. Nabi kata batallah puasa dua orang ni. Lepas pada tu Nabi membenarkan berbekam bagi orang berpuasa. Jadi tuan-tuan, 3 hadis ni kesimpulan yang kita dapat adalah hadis yang untuk mudah kita faham, iaitu hadis Anas bin Malik. Hadis Ibnu Abbas tak batal, jelas tak batal puasa berbekam. Hadis Shaddad pula kata batal. Dari kesahihan hadis, ketiga-tiga hadis ni memang sahih berlaku. Memang sahih berlaku. Tetapi hadis Anas bin Malik ni memberi satu jawapan yang cukup-cukup meyakinkan kita bahawa yang menyatakan batal tersebut, hukum yang menyatakan batal puasa dengan berbekam adalah hukum yang dinasahkan. Sebab disebut awwaluma kurihatil hijamatu lis-shaim, maknanya awal-awal yang dilarang berbekam bagi orang puasa kisah Ja'far bin Abi Talib. Kemudian selepas pada tu rakhasan Nabi memberi rukhsah, Nabi memberi keringanan. Maknanya hukum pada peringkat awal tentang berbekam ni membatalkan puasa. Bukan setakat orang yang berbekam, tetapi juga orang yang tukang bekam pun. Tukang bekam pun batal puasa. Tapi hadis Nabi memberi rukhsah, memberi keringanan selepas pada tu. Ini menunjukkan bahawa hadis yang menyatakan batal puasa orang yang berbekam walaupun sahih, tidak dipertikaikan dari sudut kesahihannya oleh ulama. Bahkan dikatakan hadis tersebut hadis mutawatir, sebagaimana yang disebut dalam kitab Nazmul Mutanasir fil Ahadith Al-Mutawatir, kalau tak silap Imam Al-Qattani, dia menyatakan hadis ni hadis mutawatir. Maknanya mutawatir berada di paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi di antara di kalangan hadis-hadis sahih. Hadis sahih yang paling tinggi mutawatir. Dah hadis mutawatir tak beramal, memang tidak diamalkan oleh semua, tidak diamalkan oleh ulama. Kerana apa? Kerana hukumnya mansukh, dinasahkan oleh hadis-hadis yang lain. Ini pendapat kebanyakan ulama, khususnya mazhab jumhur, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Tetapi mazhab Imam Ahmad, dia tetap menyatakan hadis, tetap beramal dengan hadis yang menyatakan batal puasa. Lebih-lebih lagi dia melihat dari sudut kekuatan hadis tersebut memanglah lebih kuat berbanding dengan hadis-hadis yang lain. Itu penafsiran Imam Ahmad rahimahullahu taala. Penafsiran imam-imam yang lain kata dinasahkan hadis yang membatalkan puasa, hadis yang mansukh, yang telah dibatalkan hukumnya oleh hadis-hadis yang kemudian. Qawahu, rawahu Ad-Darqutni wa qawahu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan dia menghukumnya kuat. Istilah hukum kuat ni adalah istilah yang menunjukkan bagi seorang ahli hadis, menunjukkan bahawa dia menghukumnya sahih. Qawahu, dia menghukumnya kuat. Kuatnya mana? Sahih lah. Imam Ad-Darqutni menghukumkan hadis ni hadis sahih. Bahkan kalau kita tengok kenyataan nukilan daripada Dr. Nuruddin Atta, dia sebut apa kenyataan Ad-Darqutni, kulluhum thiqah wala a'lamu lahu illah. Semua perawi hadis ini adalah thiqah, boleh dipercayai belaka. Aku tak tahu ada satu kecacatan pun. Itu kenyataan
Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Maknanya dia menghukum sahih hadis ni. Istilah qawi adalah istilah yang digunakan bagi hadis yang sahih. Kemudian bab makan celak pula. Al-kuhlu fi siyam, makan celak ketika puasa. Tapi sedikit berkaitan dengan hadis tadi. Ada juga ulama yang cuba tak nak menghukum hadis yang kata batal ni sebagai hadis yang mansukh, tapi dia tafsir dengan tafsiran yang lain. Aftara makna batal. Apa maksud batal di sini? Bukan batal selalu, tetapi orang yang berbekam biasanya sedikit boleh mengurangkan tenaga dia. Dah keluar darah daripada badan, sedikit boleh mengurang tenaga. Dibimbangi bila dah tak ada tenaga, dia makan minum, tak larat nak berpuasa, boleh menyebabkan berbuka. Ada ulama tafsir begitu. Dia kata hadis ni tidak dinasahkan, tapi ditafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan batal tersebut bukan batal selalu, tetapi dibimbangi boleh menyebabkan batalnya puasa kerana berbekam, boleh mengurangkan kekuatan orang yang berbekam tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa sha'im. Rawahu Ibn Majah bi isnadin dha'if. Qala at-Tirmidzi la yasihhu fihi syai'. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak mata dalam bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dan Tirmizi menyatakan bahawa tiada suatu hadis pun yang berpredikat sahih dalam hal ini. Dalam bab pakai celak, Imam Tirmizi kata tak ada hadis sahih. Dalam bab pakai celak ketika berpuasa. Bila sebut fil bab, kita kena ambil bab tu secara khusus, bukan secara umum. Apa makna khusus? Celak ketika puasa. Kalau kita kata dalam bab ni, dalam bab bercelak secara umum, tak betul. Dalam bab bercelak, itu lain. Bila sebut dalam bab ini, lam yasihhu fihi syai'. Tidak sah, tidak ada hadis sahih dalam bab ini. Fi hadzal bab. Dalam bab ni, bab apa? Bab bercelak ketika puasa. Hadis ni hadis yang dihukum dhaif oleh ulama. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahawa hadis ini ada syawahid, ada penguat-penguat daripada hadis yang lain. Di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni menunjukkan bahawa Nabi bercelak ketika puasa. Bila Nabi bercelak ketika puasa, bercelak itu tidak membatalkan puasa. Tu. Walaupun bercelak sedikit sebanyak ada kemungkinan dia menyerap masuk sampai ke dalam tak? Ada kemungkinan dia menyerap sampai ke dalam. Tetapi para ulama menyatakan tidak batal puasa. Khususnya mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hanafi, tidak menyatakan batal puasa. Tapi dua mazhab yang lain menyatakan kalau memang sampai sungguh ke halkum dia, celak terasa, celak kat halkum ni, yang tu batal puasa, kena qada semula. Kalau celak biasa memang tak batal, tapi kalau sampai ke dalam halkum, tu ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian bab seterusnya, man akala nasiyan. Sesiapa akala makan, nasiyan nasi. Siapa makan nasiyan tak batal puasa. Tapi nasiyan di sini bukan makna nasi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa lalu lupa hingga makan dan minum, hendaklah meneruskan puasanya, kerana sesungguhnya yang memberinya makan dan minum hanyalah Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Walil hakimi man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah wa huwa sahih. Menurut riwayat Hakim dengan sanad yang sahih disebutkan, barang siapa yang berbuka dalam bulan Ramadan kerana lupa sedang berpuasa. Berbuka sini makna makan lah. Tidak wajib qada dan tidak pula bayar kifarat. Tak perlu bayar kafarah. Ini satu hukum yang kita semua tahu belaka. Hukum orang terlupa. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dosa orang yang tersalah dan orang yang lupa dan orang yang dipaksa. Ni lupa ketika berpuasa hari pertama puasa dah, dia tak pernah puasa sunat dah. Masuk satu Ramadan baru start puasa setahun tak puasa sunat. Jadi memanglah biasa pukul 10 pagi minum air, ataupun balik sembahyang subuh buat kopi ready. Tongkat ali contohnya. Biasa gitu. Balik buka pintu buat kopi, buka pintu buat kopi. Tiba-tiba hari tu balik buat kopi juga. Dah habis dah segelas baru perasan ke puasa. Tu tidak membatalkan puasa. Allah Taala bagi rezeki. Bahkan kalau berulang kali pun tak apa. Balik pada subuh minum sekali. Pukul 10 sekarang biasa rutin pukul 10 minum segelas lagi. Teh pula. Tengah hari makan pula lepas zuhur. Kalau lupa sungguh tak apa. Tidak jadi satu kesalahan, tapi jangan buat lupa. Allah Taala tahu. Itulah fattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Kalau kita nak tipu orang tak, semua boleh tak? Bila makan terlupa. Makan terlupa. Tapi Allah Taala tahu kita lupa sungguh ataupun tidak. Jadi hadis ni mudah saja. Siapa yang berpuasa, yang melakukan perbuatan yang membatalkan puasa dalam keadaan terlupa, nasian makna terlupa, bukan nasi. Jangan makan nasi, makan dalam keadaan terlupa. Ataupun melakukan perbuatan yang membatalkan puasa dalam keadaan terlupa, termasuk jima. Dia biasa projek lepas subuh contohlah. Projek lepas subuh biasa buat gitu. Orang yang biasalah. Ke tak biasa? Biasa tak biasa tak yang khabar orang lah benda gitu. Terlajak buat juga lepas pada subuh. Lepas pada tu sudah kata baru teringat puasa, tak batal puasa. Tak batal puasa walaupun tersalah jima. Tapi dia kena waktu teringat tu. Kalau teringat lepas selesai belaka tak apa. Kalau teringat tengah-tengah tu pun dia kena stop selalu. Jangan lajak pula. Lajak lainlah hukumnya. Berulang kali pun tidak membatalkan puasa kalaulah dia memang betul-betul terlupa. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'ahu al-qay fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu al-khamsah wa a'allahu Ahmad wa qawwahu Daruqutni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang muntah dengan sendiri tidak dikenakan qada, tetapi barang siapa yang muntah dengan sengaja diwajibkan mengqada puasanya. Hadis riwayat khamsah.
dinilai lemah oleh Imam Ahmad, iaitu dihukum ada illah, ada cacat, namun dinilai kuat oleh Daruqutni. Hadis ini berkaitan dengan sanad, dia ada perbahasan di kalangan ulama. Kita tengok dari segi zahir situ pun Imam Ibn Hajar menukilkan dua pandangan ulama, Imam Daruqutni dengan Imam Ahmad. Daruqutni kata hadis ni sahih, Imam Ahmad kata hadis ni dhaif. Dan selain daripada dua tu, Imam Tirmizi menyatakan hadis ni hasanun gharib, iaitu hasan li zati, kuat. Imam Ibn Khuzaimah juga mensahihkannya, Imam Ibn Hibban, Hakim, dan disetujui oleh Imam Zahabi. Ini banyak nama-nama yang mensahihkan hadis ni. Tetapi yang menghukum dhaif hadis ini mempunyai hujah-hujah juga. Di antaranya di kalangan perawi tersebut ada bernama Isa bin Yunus. Isa bin Yunus ni banyak, dia seorang yang dipertikaikan dia, sehingga Imam Bukhari kata la urahu mahfuzan, aku tak nampak, tak melihat dia ni seorang yang boleh diyakini hafalan dia, maknanya hafalan dia lemah. Ini kenyataan daripada Imam Bukhari berkaitan dengan salah seorang daripada perawi hadis ini. Tetapi berkaitan dengan hadis ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Nasbur Rayah, Ibn Hajar menyatakan bahawa Nasbur Rayah, Ibn Hajar menyatakan bahawa hadis ini, walaupun hadis ini hadis kita lihat sebagaimana yang disebut tadi, Imam Ahmad kata dhaif, Imam Daruqutni kata kuat, tetapi ada sanad yang tidak sampai kepada Rasulullah, iaitu hanya kenyataan daripada sahabat saja, yang dinamakan hadis mauquf. Hadis mauquf daripada Abu Hurairah dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kenyataan dua orang ni, kenyataan Abu Hurairah dan kenyataan Ibnu Umar ni merupakan mempunyai sanad yang sahih. Sanad yang sahih memang sahih sungguh, iaitu kenyataan Abu Hurairah dan kenyataan Ibnu Umar. Kalau kita katakan qala Rasulullah, kenyataan Rasulullah, tu ada perbincangan di kalangan ulama, sama ada sahih ataupun tidak sahih. Kalau kita katakan hadis ni marfu', kenyataan Rasulullah, ada khilaf. Kalau kita katakan hadis ni merupakan hadis mauquf, kenyataan Abu Hurairah ataupun Ibnu Umar, maka memang sahih. Memang sahih sungguh, kita boleh pastikan sungguh dia kenyataan Ibnu Umar. Dan bila kenyataan Ibnu Umar dan Abu Hurairah berkaitan dengan masalah membatalkan puasa ni, kita katakan dia merupakan satu kenyataan yang lahu hukmul marfu', hukum dia seolah-olah dia mendapat pengetahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukannya pandai-pandai buat ijtihad sendiri. Bukan ijtihad sendiri, tetapi dia dah ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ada sedikit kecacatan daripada hadis ni, dari segi hukumnya para ulama mengambil hadis ini sebagai sumber rujukan dalam hukum, sehingga bukan setakat segelintir ulama sepakat mazhab 4 menggunakan hadis ini yang menyatakan bahawa sesiapa yang termuntah dalam keadaan tidak sengaja, dia makan, dia pening kepala, muntah dalam keadaan tidak sengaja, maka tak batal. Dan siapa yang sengaja buat muntah, maka dia terbatal. Sengaja macam mana? Sengaja kita tahu buat perbuatan tersebut boleh menyebabkan kita muntah. Contoh, kita dah tahu dah, aku ni kalau lalu dekat kawasan pembuangan sampah, kalau lalu situ memang muntah, tebing lalu juga, tu saja batal puasa. Ataupun tengok muka tak, muka orang ni tak apa, muka ulama tak apa, tengok muka orang ni boleh,
Tengok muka lah apa? Tengok muka ni rasa muntah tu. Bukan nak muntah sungguh. Tak. Tengok muka orang ni muntah. Setiap kali tengok muka muntah. Dia dah tahu dia begitu. Jadi bila dia tengok muka tu muntah, dia tahu itu perbuatan yang disengajakan untuk nak mengeluarkan muntah, maka batal lah puasa dia. Tak semestinya muntah ni nak jolok. Ada setengah orang kata jolok tu salah satu di antara cara boleh untuk nak mengeluarkan muntah dalam keadaan sendiri. Sebab Nabi sebut istaqa, siapa yang berusaha untuk mengeluarkan muntah. Kalau kita belajar kaedah saraf, kalimah qa'a dan kalimah-kalimah yang lain, bila fi'il yang lain bila ditambah alif sin ta menunjukkan talab, menunjukkan satu tuntutan, satu benda yang kita nak buat sungguh. Contoh ghafara maknanya mengampun. Istaghfara minta ampun. Kalau aghfiru aku mengampunkan. Astaghfiru aku minta ampun. Astaghfirullah aku minta ampun dengan Allah. Minta. Jadi istaqa'a minta nak keluar. Maknanya usaha untuk nak mengeluarkan muntah. Dengan apa cara sekalipun membatalkan puasa. Hadis seterusnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan. Fasama hatta balagha qura' al-ghamim. Fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ah hatta nadhara an-nas ilayhi thumma sharib. Faqila lahu ba'da dhalik inna ba'd an-nas qad sam. Qala ulaika al-'usah ulaika al-'usah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Mekah di tahun kemenangan dalam bulan Ramadan. Tahun Fathu Makkah. Kemenangan di situ iaitu Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan juga orang-orang yang bersamanya. Ketika sampai di Qura'ul Ghamim, baginda meminta air minum dan mengangkat bekasnya tinggi-tinggi hingga semua orang melihatnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam minum. Sesudah itu disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sebahagian orang yang ada masih tetap puasa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang derhaka, mereka adalah orang-orang yang derhaka. Wa fi lafdhin faqila lah innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam wa innama yanzuruna fima fa'alt fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asri fasharib. Rawahu Muslim. Dalam teks yang lain disebutkan, lalu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya orang-orang sudah rasa keberatan dengan puasanya dan sekarang mereka hanya menunggu apa yang kamu perintahkan. Maka sudah waktu asar, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta segelas air, iaitu sebekas air, dan terus meminumnya. Muslimin dan muslimat sekalian, hadis depan kita ni hadis berkaitan dengan musafir, orang musafir, bermusafir ketika puasa ataupun berpuasa ketika musafir. Kisah yang diceritakan daripada Jabir ini bahawa pada tahun pembukaan kota Mekah, tahun berapa? Tahun yang ke-8 Hijrah, di bulan Ramadan, Nabi keluar bersama para sahabat sehingga sampai ke Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim ni nama tempat. Nama tempat. Sampai di Qura' al-Ghamim, orang puasa lagi, tak buka lagi. Kemudian disebut dalam riwayat Muslim pula menyatakan bahawa ada orang beritahu Rasulullah, lapor kepada Rasulullah bahawa kami ni dah berat dah rasa nak terus puasa. Maknanya kalau puasa tak larat dah nak berjalan. Kalau puasa tak larat nak berjalan.
Kalau puasa, kalau berbuka boleh teruskan perjalanan. Manusia ni nak buat sendiri, tindakan sendiri tak berani. Sehingga Rasulullah SAW diangkat bekas air, diminum. Bila minum ada juga orang yang tak nak minum, tak nak buka. Tak nak buka, orang lapor pula kepada Rasulullah. Macam mana orang yang ni? Lalu Nabi kata, ulaikal usah, mereka ni orang derhaka. Derhaka. Kenapa mereka derhaka? Okey. Di situ satu perbahasan. Secara zahir hadis ni ada beberapa pengajaran. Dan sebelum syarah hadis ni, kita baca lagi hadis Hamzah, dia ada kaitan juga. Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala as-siyami fi as-safar fa hal 'alayya junah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasuma fala junaha 'alaihi rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaqi min hadithi Aisyah anna Hamzah bin Amr sa'al. Hamzah bin Amr al-Aslami menceritakan bahawa dia pernah bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mampu berpuasa meskipun dalam perjalanan, namun berdosakah bila aku berbuka? Rasulullah SAW menjawab, berbuka dalam perjalanan adalah kemurahan, iaitu rukhsah dari Allah. Barang siapa yang mengamalkannya adalah baik baginya, dan barang siapa yang lebih suka berpuasa dalam perjalanannya, tiada dosa baginya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan asal hadis menurut Bukhari dan Muslim diriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anha, yang permulaan teksnya menyebut bahawa Hamzah bin Amr bertanya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ni bab lain dah. Okey. Hadis Jabir dengan hadis Hamzah. Hadis Jabir ni, Nabi berbuka seolah-olah Nabi marah orang tak berbuka ketika musafir. Nabi kata ulaikal usah, mereka ni orang derhaka. Derhaka kerana apa? Kerana tak buka. Tu ada perbahasan di kalangan ulama. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan derhaka kerana apa? Kerana nak lawan Nabi, nak menyanggahi sunnah Nabi. Bukan derhaka kerana dia tak berbuka. Kenapa ulama mentafsirkan derhaka di situ kerana menyanggahi Nabi? Kerana dalam hadis yang lain, sebagaimana yang kita baca tadi, hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, Nabi kata tak apa, siapa yang berbuka itulah adalah rukhsah, siapa yang nak puasa fala junaha alaihi, tak apa. Jadi tak apa berbuka, tak apa berbuka dan tak salah kita puasa. Jadi bila tak salah puasa, dah yang kata derhaka tadi, ulama tafsir, derhaka tersebut bukan kerana dia tidak berbuka, tapi kerana dia cuba nak menjanggahi arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun dah tahu keadaan dia, tengok dah tak urak, dah nak berjalan, tapi nak tebang juga. Tebang juga puasa. Sahabat-sahabat lain dah buka dah dapat satu kekuatan dah. Bila dapat satu kekuatan, boleh berjalan dalam keadaan, meneruskan perjalanan dalam keadaan baik. Tapi bila ada orang yang di kalangan dalam satu jemaah tu yang tak berbuka, menyebabkan orang kena tunggu dia, menyusahkan orang lain, yang inilah yang menyebabkan Nabi kata ulaikal usah, mereka ni orang derhaka. Awak tak nak buka, nyusahkan orang pula. Bukan kerana awak tidak berbuka, itulah bukan semata-mata tidak berbuka puasa ketika musafir dikatakan orang yang derhaka. Itu pemahaman yang dibuat oleh ulama. Tapi saya ada orang baca satu kitab, saya tak nak sebutlah kitab apa, yang dikarang oleh tokoh yang hebat juga. Dia kata siapa yang bermusafir tetapi tidak berbuka puasa, itu memang orang yang derhaka, lawan Nabi. Bahkan ada setengah ustaz-ustaz memang kuat berpegang dengan kefahaman yang begitu. Tetapi kefahaman itu adalah kefahaman yang bercanggah dengan
pemahaman kebanyakan ulama-ulama yang mujtahid. Mereka tidak mentafsirkan begitu. Kerana di sana ada hadis-hadis yang lain. Kita tak boleh nak tafsirkan hadis dengan hanya kita tengok satu hadis saja. Kalau tengok satu hadis tadi Jabir, memang saya pun akan kata, ulama lain pun akan kata, orang yang tak berbuka puasa ketika musafir derhaka. Tapi oleh kerana ada hadis Hamzah bin Amr al-Aslami ni, yang Nabi kata fala junaha alaih, tak berdosa, maka ulama mentafsirkan ulaikal usah, derhaka tersebut disebabkan faktor-faktor yang lain. Antaranya sebab menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ni para ulama menyatakan dibolehkan kita berbuka ketika musafir. Ni sepakat mazhab 4 mengatakan bahawa orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Yang dikatakan musafir adalah musafir yang dibenarkan kita qasar sembahyang, dibenarkan kita jamak sembahyang, bukan semata-mata kita musafir. Ada ulama yang mengatakan semata-mata kita musafir boleh qasar dah, tetapi musafir lah. Kalau sini daripada Seri Damai ke Kuantan tak panggil musafir, daripada Seri Damai ke Gambang tak panggil musafir, pergi berjalan je. Kalau musafir ni menunjukkan perjalanan yang jauh. Kalau mengikut kebanyakan ulama adalah musafir yang membenarkan kita qasar dan jamak sembahyang. Dan adakah disyaratkan puasa musafir tersebut bermula sebelum daripada kita puasa, ataupun boleh kita musafir selepas kita berpuasa untuk kita buka? Maknanya apa makna? Adakah disyaratkan kita nak musafir itu malam hari sebelum subuh baru kita boleh buka, ataupun boleh nak musafir pukul 1 tengah hari, 1:30 buka? Dalam masalah ni ada khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan ulama menyatakan bahawa disyaratkan musafir yang dibenarkan kita berbuka puasa walaupun tanpa ada masyakkah adalah musafir yang kita mulakan sebelum kita berpuasa. Belum subuh dah bergerak, tu boleh kita berbuka. Kerana apa? Kerana kita tengok kenapa ulama meletakkan syarat begitu. Kerana ulama melihat kepada hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah ke Qura al-Ghamim. Daripada Mekah ke Qura al-Ghamim memakan masa beberapa malam baru sampai ke situ. Jadi maknanya perjalanan yang musafir yang telah bermula sebelum daripada start, belum start nak puasa lagi dah musafir dah. Ni antara hujah yang dinyatakan oleh ulama. Tapi kalau kita tak tahu Qura al-Ghamim tu jauh mana, jarak mana, apa tu gitu gini, kita lihat secara zahir begitu saja, dalam keadaan kita tak faham, kita akan kata boleh musafir tak kira macam mana sekalipun. Tapi kebanyakan ulama menyatakan mensyaratkan kita musafir bermula sebelum daripada kita memulakan berpuasa. Ada satu mazhab saja, mazhab Imam Ahmad mengatakan boleh juga walaupun kita mula musafir dah tengah hari, lepas subuh dah mula, ataupun tengah hari ataupun petang ke, boleh juga kita berbuka puasa. Cuma yang mana yang kalau ikut mazhab kita keluar sebelum daripada subuh, keluar sebelum daripada subuh untuk buka puasa, untuk bermusafir, yang mana yang lebih baik? Adakah kita berbuka ataupun kita tidak berbuka?
Tengok tadi Nabi bagi keringanan. Nak buka boleh, tak buka pun boleh. Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik kita tengok keadaan kita. Apabila kita tidak mengganggu, tidak membebankan kita dengan puasa, wa antasumu khairul lakum, kamu berpuasa lebih baik bagi kamu. Contoh, musafir daripada mana? Daripada Kuala Lumpur mari ke Kuantan, tapi pakai driver, boleh tidur je. Boleh tidur dalam kereta. Musafir yang kita rasa tak membebankan kita, puasa lebih baik. Tapi rasa membebankan kita. Membeban macam mana? Boleh jadi membahayakan keadaan kita. Kita tak ada driver, kita mandu seorang. Nak sampai sebelum maghrib, nak kuliah maghrib di Kuala Lumpur contohnya. Kita bertolak daripada Kuantan, kita mandu seorang, memang kita orang susah tak pakai driver. Kita tahu kalau kita tetap teruskan puasa, kita terdedah kepada bahaya, ngantuk. Aku ni kalau mandu pukul 4 petang memang ngantuk. Masuk pukul 4, pukul 3.30 ngantuk. Memang tak lagi. Nak tebang juga sehingga membahayakan diri kita. Keadaan begitu lebih baik kita berbuka. Baik kita buka qada lah pula pada waktu-waktu yang lain. Kalau ni keadaan-keadaan, kalau kata sama-sama je lebih baik, sama ada kita, tidak menjejahkan kita. Bila tidak menjejahkan kita, lebih baik kita puasa, naik kapal terbang ataupun kita memandu dalam keadaan kita rasa tak jadi masalah. Tu lebih baik kita meneruskan puasa kita. Hadis seterusnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rukhisa lisy-syaikhil kabir an yuftir wa yut'ima an kulli yawmin miskina wa la qada'a alayhi, rawahu ad-Darqutni wal Hakim wa sahhaha. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa orang yang lanjut usia diberi keringanan untuk berbuka, namun harus mereka memberi makan seorang miskin. Maknanya harus di sini harus Indo ni, bukan harus Melayu, bukan harus Malaysia. Maknanya dikenakan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, yang kita namakan fidyah, yang ditinggalkannya dan tidak ada qada baginya. Hadis riwayat Darqutni dan Hakim yang dinilai sahih oleh kedua-duanya. Ini satu hukum berkaitan dengan orang yang tak mampu lagi nak berpuasa. Walaupun di sini dikatakan Syaikhul Kabir, orang yang tua, tetapi disebut ni sebagai ghalib, kebiasaannya. Biasa hak yang tak larat puasa orang tua. Tapi dikiaskan juga orang lain yang memang tak larat sungguh puasa, walaupun umur baru 25 tahun, memang gastrik jam sungguh. Memang pukul 10 pagi memang nak makan, pukul 10 pagi memang nak makan. Tebang-tebang tahan, zuhur tu dah gelepar. Contoh. Ni hukum dia sama. Tapi disebut sebagai oleh Nabi Asy-Syaikhul Kabir, orang tua. Orang tua ni ghalib kebiasaannya. Tapi kalau jangan kita silap faham. Bila sebut orang tua ni, asal tua boleh rusak, gagah lagi, tak? Katok kayu gah tu jauh lagi pergi. Berapa meter katok kayu gah. Main bola boleh lagi 10 minit, 20 minit. Umur apa? Umur 70 dah. Orang yang macam ni tidak diberi rukhsah. Maknanya Syaikhul Kabir, orang yang mempunyai yang dah lemah, dah tak mampu untuk nak meneruskan puasa. Dia boleh berbuka, dia dibenarkan berbuka
dan dia bayar fidyah setiap hari seorang miskin. Itu ditafsirkan dalam hadis yang lain dengan 1 cupak setiap hari. Ini tak perlu qada. Kerana apa? Kerana kita tidak memaksa orang yang tak mampu untuk qada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebankan melainkan apa yang dia mampu. Ini hukum bagi orang yang memang tidak mampu berpuasa. Termasuklah juga orang yang sakit. Orang yang sakit apa sekalipun dikiaskan kepada masalah ni. Tetapi sakit yang menjejahkan puasa, bukan sakit yang tak menjejahkan puasa. Walaupun sakit sungguh tapi tak jejahkan puasa. Sakit apa? Gout. Tak tahu orang gout jejah tak puasa. Dia menjejah dia nak berjalan sakit, nak tu sakit, tapi bab puasa rasanya tak jejah orang gout. Sakit gigi tak jejah orang puasa. Sakit-sakit yang tidak menjejahkan, tu tak boleh buka. Tapi sakit yang memang kalau dia berpuasa menjejahkan kesihatan dia, yang tu yang dibenarkan oleh syarak. Bukannya semua jenis penyakit. Hadis seterusnya, mudah-mudah aja hadis hari ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakak? قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak istilah apa ni? Ja'a rajul, telah datang seorang lelaki. Dinamakan dalam ilmu hadis dinamakan mubham. Kalau ja'a Muhammadun, tadi kita dah jumpa kisah Ja'far bin Abi Talib. Anna Ja'far, ni tidak mubham, sebut nama Ja'far. Tapi sini tak sebut nama siapa. Ja'a rajul, telah datang seorang lelaki. Ini dinamakan mubham. Dan mubham terbagi pada dua, mubham pada sanad dan mubham pada matan. Mubham pada sanad kita juga terbahagi kepada dua. Mubham pada sanad terbagi kepada dua, iaitu mubham di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis, ataupun mubham di kalangan tabaqat ataupun peringkat bawah pada sahabat. Kalau sahabat Nabi yang mubham memang confirm dia tu sahabat, maka tidak mencacatkan kedudukan Nabi, kedudukan hadis. Sebagaimana yang kita jumpa dulu, an rajulin sahiban Nabi, daripada seorang lelaki yang memang bersahabat dengan Nabi. Yang tu tidak mencacatkan kedudukan hadis. Tapi kalau di bawah pada sahabat, an rajulin, daripada seorang lelaki, mubham gitu saja, jadi dia mencacatkan kedudukan hadis, menurunkan kedudukan dia menjadi sanad yang dhaif. Tapi kalaulah bahagian mubham dalam matan, dalam teks hadis sungguh, bukan dalam sanad dia, yang ni tidak mencacatkan hadis. Kerana dia diibhamkan kerana ada beberapa sebab. Kalau kita tengok dalam kes ni, bab orang cerita dia pernah jima isteri dia tengah hari bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat Abu Hurairah antaranya, tak mungkinlah dia tak tergamak nak sebut nama. Ataupun dia bertujuan nak menutup aib orang.
Kalau disebut tak, ja'a rajul, dah datang si fulan kita sampai hari ni kita tahu orang siapa yang buat kerja dengan bini. Tak. Jadi ada sebab-sebab dia kenapa tidak dinyatakan, diibhamkan nama dalam sanad. Ja'a rajul, telah datang seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku binasa. Halak tu, aku punah dah aku. Celaka di sini. Diterjemah sungguhnya aku celaka ataupun aku binasa. Wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, kenapa kamu celaka? Apa yang membinasakan kamu? Lelaki itu menjawab, aku telah menyetubuhi isteriku di siang hari Ramadan. Nabi SAW bertanya kembali, apakah kamu punya kemampuan untuk memerdekakan seorang hamba? Lelaki itu menjawab, tidak. Nabi SAW bertanya, apakah kamu mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut? Lelaki itu menjawab, tidak. Nabi SAW bertanya, apakah kamu punya kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin? Lelaki itu kembali menjawab, tidak. Kemudian lelaki itu diam. Tidak lama kemudian Nabi SAW mendapat kiriman sebaku keranjang ataupun satu bekas. Arak ni satu bekas yang dinamakan miktar, satu bekas yang besar juga, yang penuh dengan berisi buah kurma. Lalu baginda SAW bersabda, sedekahkanlah kurma ini. Lelaki itu balik bertanya, apakah untuk orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal di antara 2 batas kota Madinah ini tidak ada satu ahli bait, satu keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami. Akhirnya Nabi SAW tertawa sehingga gigi seri baginda kelihatan. Kemudian bersabda, kalau begitu bawa pulanglah kurma ini dan beri makanlah keluargamu dengannya. Hadis riwayat Sab'ah. Teks hadis ini menurut Imam Muslim. Ini kes yang mewajibkan seorang qada dan kafarah dan kafarah sekaligus. Orang yang batal puasa yang wajib qada dan kafarah sekaligus. Kisah dia, seorang pergi jumpa Rasulullah, sebagaimana kita tahu, dia mengadu dia telah jimak isteri dia. Nabi kata, kamu kena merdeka hamba. Tak mampu merdeka hamba, kamu kena puasa 2 bulan turut-turut. Tak mampu juga, kamu kena bagi makan 60 orang miskin. Tak mampu juga, kemudian ada orang bagi tamar kepada Nabi SAW. Nabi bagi ke dia, tak apalah, hak ni aku bagi kamu, buatlah, bagi ke orang miskin untuk jadikan kafarah kepada perbuatan kamu. Dia kata, di Madinah ni tak ada orang lain nak pakai pada aku. Keluarga aku hak pakai sekali di Madinah ni. Nabi kata, ambil kamu lah, bawa balik. Jadi di sini ada beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama, bahawa orang yang melakukan jima' di bulan Ramadan, di tengah hari bulan Ramadan, sebab disebut sini fi nahari Ramadan, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan, di bulan Ramadan, maksudnya di tengah hari bulan Ramadan, dikenakan qada dan dikenakan kafarah. Qada tu sabit dengan hadis yang dengan dalil-dalil yang lain. Hadis ni mensabitkan wajibnya kafarah. Kafarah dia mengikut jumhur ulama. 3 perkara ni mesti ikut tertib. Tertib yang macam mana? Kalau mesti yang pertama kena merdekakan hamba. Tak mampu, bila tak mampu baru berpindah kepada yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu, baru bagi makan. Ni kebanyakan ulama menyatakan tertib mesti berturut-turut. Tapi ada sebahagian di kalangan ulama, di antaranya Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan 3 tersebut adalah pilihan. Walaupun kita gagah nak puasa 2 bulan berturut-turut, walaupun seorang tersebut ada hamba, tapi boleh pilih hak mana satu yang dia nak buat. Itu pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Adapun mazhab-mazhab yang lain menyatakan bahawa pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan satu riwayat yang
mempunyai lafaz yang berbeza yang menunjukkan seolah-olah pilihan, tetapi riwayat tersebut adalah riwayat yang bercanggah dengan riwayat yang ramai yang sebagaimana yang kita baca di sini. Bila Nabi sebut fahal tastati, kamu mampu tak, kamu mampu tak, kamu mampu tak, menunjukkan perkara tersebut dia ada step by step, satu persatu. Tak mampu yang pertama baru pergi yang kedua. Itu pendapat jumhur kebanyakan ulama. Dah dalam kes ni, adakah dia si fulan tersebut tak kena bayar kafarah terus? Sebab Nabi kata bila dah tak ada orang fakir, dia kata, dia mengadu kepada Nabi, tak ada dah di Madinah ni orang yang lebih fakir, lebih bangsat daripada aku. Nabi kata ambil bawa balik. Di sini para ulama menyatakan Nabi tidak menyatakan bahawa, tidak menunjukkan bahawa dia terlepas daripada kafarah. Tapi oleh kerana dia susah, ambillah bawa balik. Tak terlepas daripada kafarah. Kafarah dia tetap ala zimmah, mana kena lagi kat atas dia. Bila dia senang, bila dia ada kemampuan, dia kena bayar. Ni pada waktu ni awak kata tak ada orang lain dah. Awak berhajat sangat kepada makanan tersebut, berhajat sangat kepada tamar, bawa balik. Bawa balik untuk keperluan awak, bukan aku nak bebaskan kamu daripada kafarah. Kafarah tu kalau kamu ada kemampuan, satu masa akan datang kena balik. Jadi daripada hadis ini para ulama menyatakan tidak menunjukkan Nabi membebaskan dia daripada kafarah. Kerana kafarah telah sabit dalam hadis ni dan juga dalil-dalil yang lain. Dan hadis ni sebenarnya ada ulama disebut oleh Dr. Nuruddin Itter, dia kata ada sebahagian daripada ulama mutaakhirin dia bincang hadis ni dan dia boleh keluarkan daripada hadis ni 1001 faedah. Kita tengok sepintas lalu ada 2-3 pengajaran je yang kita dapat tak? Tapi dia boleh keluarkan daripada hadis ni setelah dia mengkaji pandangan-pandangan ulama terhadap hadis ni. Mungkin ratus kitab kot dia buka sehingga dia boleh dapat 1001 faedah. Ni antara kehebatan satu-satu hadis Nabi SAW yang bila keadaan gini boleh kita katakan ini di antara jawami'ul kalim, di antara kalimah-kalimah yang pendek tetapi mempunyai maksud yang amat panjang. Jadi kita ambil yang ringkas-ringkas, tapi kalau kita nak tahu dengan lebih panjang kita kena baca banyak lagi. Dah bab jimak ni kena belaka ke lelaki perempuan? Dalam masalah ni tuan-tuan, masalah adakah dikenakan kafarah kepada lelaki ataupun lelaki dan perempuan ataupun lelaki sahaja? Mazhab kita menyatakan yang dikenakan kafarah hanya lelaki sahaja. Hanya lelaki sahaja. Tapi mazhab Hanafi kata bukan buat seorang, buat kedua-dua. Jadi kedua-dua kena kafarah. Kedua-dua kena kafarah. Dah kalau puasa 2 bulan berturut-turut macam mana pula? Macam mana orang perempuan nak boleh puasa 2 bulan berturut-turut? Takkan nak tunggu menopause. Tunggu menopause lagi tak larat nak puasa. Dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Hanafi dia kata puasa 2 bulan berturut-turut bagi perempuan yang nak melakukan kafarah tersebut, kalaulah diselangi dengan haid tidak dikira masalah. Puasa 27 hari, mari haid 7 hari, 23 hari haid 7 hari, habis haid sambung terus, tu masih dikira berturut-turut. Kerana bukan dia tak nak puasa tetapi ada halangan, terhalang disebabkan haid, tidak membatalkan tatabuk, tidak membatalkan berturut-turut tersebut. Ini mengikut mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama kata perempuan tak kena, hak yang kena lelaki saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain menyatakan nak kena
Nak kena kafarah puasa, kafarah sedemikian rupa, mestilah seseorang tersebut menjimak isteri dia dengan beberapa syarat. Antara syarat yang disebut oleh ulama, mestilah puasa tersebut puasa Ramadan. Puasa qada, puasa selain Ramadan tak. Puasa sunat Arafah tak kena. Puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan qada pada bulan lain tu tak kena kafarah juga. Puasa Ramadan di bulan Ramadan membatalkan puasa dengan jima'. Membatalkan puasa. Kalau batal dengan lain dulu berdosa, kena qada, tapi tak perlu kafarah. Ni menunjukkan bahawa nak kena kafarah ni orang yang gelojoh sangat. Orang yang gelojoh sangat. Paling-paling kalau tak dan sangat dak, ambil air segelas. Contohnya dia akad nikah belum Ramadan dak. 1 Ramadan ataupun 30 Syawal, 27 Syawal baru akad nikah. Orang baru nikah tahu tak? Dia akad nikah awak dah dekat Ramadan, tak tahan sangat dah. Nak tunggu malam berapa jam. Malam kan tarawih pula, balik tarawih. Tak tahan sangat, jadi ada dinamakan hilah, tak nak kena kafarah. Bahan air lu setegak jima', tak kena kafarah. Walaupun berdosa, bukan saya ajar jangan kata lepas ni kata boleh buat lah Ustaz kira ajar, tak. Maknanya nak mengelak daripada perkara yang lebih besar, kalau tak tahan, itu cara dia. Selamat daripada itu. Kerana apa? Kerana kalau terus jima' menunjukkan seorang tersebut gelojoh sangat, tak menghormati sangat puasa. Tengah-tengah puasa buat gitu, tengah-tengah Ramadan buat gitu. Tapi batal dengan benda lain dulu, barulah dia bersetubuh, dia dianggap ringan sedikit. Ringan sedikit tindakan dia dan tidak dikenakan kafarah. Berdosa tetap berdosa, tetapi qada tetap qada, tapi kafarah dia selamat daripada dikenakan kafarah. Jangan kata Ustaz Khairul suruh buat, nak kabah hukum. Kemudian wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasum, muttafaqun alaihi, wa zada Muslim fi hadithi Ummi Salamah wa la yaqdi. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpagi, maknanya sampai waktu pagi, berpagi hari punya jenabah kerana bersetubuh. Bila sebut asbaha ni yusbihu, maknanya dah masuk subuh dah. Dah masuk subuh dalam keadaan berjunub. Summa yaghtasilu wa yasum, kemudian baginda mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim dari riwayatnya melalui hadis Ummu Salamah menambahkan tanpa mengqadanya. Jadi hadis ni banyak sangat soalan-soalan kalau bulan puasa. Ustaz, macam mana kalau dah masuk subuh tapi tak ada mandi wajib lagi? Jadi hadis ni menjawab persoalan tersebut, tidak jadi masalah. Kerana Nabi pun pernah masuk waktu subuh, Nabi masih dalam keadaan berjunub, kemudian Nabi mandi junub dan Nabi meneruskan puasa dan tidak diqadakan pada hari yang lain. Ini menunjukkan puasa sah walaupun dalam keadaan berjunub. Berjunub tidak menjadi syarat sah puasa. Maknanya dalam puasa tu adanya junub tidak membatalkan. Tengah-tengah puasa kita berjunub pun tak batal. Berjunub macam mana? Dengan ihtilam contohnya. Tidur-tidur mimpi keluar mani, tu tidak membatalkan puasa walaupun dalam keadaan berjunub. Antara hujah dalam masalah ni lagi, Allah Ta'ala sebut kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
deadline yang Allah Ta'ala letak, masuk waktu fajar, makan minum sehingga masuk waktu fajar, termasuk nak jimak isteri ke sampai waktu fajar. Maknanya kalau lah boleh jimak sehingga dekat-dekat nak masuk, bila masuk waktu tak dan dah nak mandi. Tak dan dah nak mandi. Allah Ta'ala tak sebut qubail al-fajr, dekat nak fajar, tak, sampai fajar, sampai masuk waktu. Maknanya bila masuk waktu kita tak sempat nak mandi, tidak jadi masalah, tidak jadi mencacatkan puasa kita. Kita ambil satu hadis lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia punya hutang puasa, maknanya dia ada puasa yang ditinggalkan, maka yang membayar puasanya, iaitu hendaklah dipuasakan oleh orang yang menjadi walinya, iaitu keluarga dia. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini secara zahir hadis, Nabi kata siapa yang mati dan tinggal puasa, wali dia, keluarga dia kena tolong ganti. Apakah tolong ganti tersebut wajib ataupun sunat ataupun harus? Yang ni yang dibincangkan oleh para ulama. Segelintir ulama mazhab zahiri kata wajib. Ni zahiri. Bahkan dalam masalah ni Imamul Haramain menyatakan bahawa sebenarnya ijma' ulama, sepakat ulama kata tak wajib. Sepakat ulama kata tak wajib. Jadi khilaf zahiri dalam masalah ni adalah khilaf yang tidak dikira menyanggahi ijma' ulama. Apakah saya nak sebut sikit perbahasan berkaitan dengan ijma' ulama. Ijma' ni adalah ittifaqul a'immati fi asri minal usur ala hukmin syar'i. Sepakat semua ulama di mana-mana zaman berkaitan dengan hukum syarak terhadap suatu hukum, terhadap satu hukum dalam hukum syarak. Itu dinamakan ijma'. Sepakat semua. Dah semua. Kadang-kadang ada juga orang yang khilaf. Mungkin payah nak cari semua 100% tak. Tetapi ulama menyatakan ada di sana orang-orang yang la yu'taddu bi khilafi. Kalau dia canggah sekalipun kita tak boleh ambil kira. Siapa dia orang ni? Di antaranya zahiri. Pendapat zahiri. Mazhab zahiri, khususnya Imam Daud Zahiri. Kalau dia bercanggah dengan orang lain, walaupun orang lain setuju belaka dengan pendapat tersebut, dia seorang canggah, dia ni tak boleh ambil kira. Contoh macam air jadi najis bila air yang sedikit, bila orang kencing pada dalam air tersebut jadi najis. Nabi sebut la yabulanna ahadukum fil ma'id daim summa yatawaddau minhu. Jangan seorang kamu la yabulanna ahadukum fil ma'id daim summa yatawaddau minhu. Janganlah salah seorang kamu kencing dalam air yang tenang, yang sedikit, iaitu maksudnya sedikit, kemudian dia ambil wudu, maknanya air itu jadi najis. Jadi Imam Daud Zahiri kata apa? Kencing dalam botol, curah dalam air, tak apa. Kencing dalam gelas, curah dalam baldi, air itu tak najis. Nabi larang kencing terus dalam air. Ni kencing dalam botol. Jadi khilaf macam ni, ulama lain kata najis belaka, dia kata tak najis. Jadi khilaf yang macam ni tak boleh pakai. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Allah Ta'ala sebut daging babi. Daud Zahiri kata daging. Lemak tak apa, limpa tak apa, giabok tak apa. Giabok tak apa, jangan makan daging. Buang daging, giabok aja. Seduk sung-sung dia tu. Ulama kata tak boleh kita ambil kira. Termasuk dalam masalah ni mazhab Zahiri kata apa?
kata wajib. Wajib wali dia. Tapi ulama lain tidak menyatakan wajib. Ulama lain tidak menyatakan wajib. Maka dia hanya digalakkan saja. Digalakkan, dibolehkan kita yang menjadi waris kepada si mati yang meninggalkan puasa, kita membantu dengan kita mengqadakan puasa mereka. Ini berkaitan dengan puasa, memang ada nas daripada ulama, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak wajib juga kita tolong bayar fidyah daripada duit kita. Tak wajib. Tapi kalaulah dia ada harta pusaka yang ditinggalkan, tu wajib. Tu kira hutang. Tapi hak ni orang tak sedar. Bila ada hutang yang dikatakan hutang tu, dia ingat ke hutang dengan orang je. Fidyah dia tu, fidyah juga dikira hutang. Kalau dia ada meninggalkan, tapi kalau dia tidak ada meninggalkan harta, juga tidak wajib wali dia ataupun waris dia untuk melansaikan hutang fidyah dia. Jadi di sini para ulama menyatakan digalakkan untuk menggantikan puasa. Bab ganti puasa ada nas. Bab tolong hajikan orang yang telah meninggal ada nas. Bab ganti semayang bagi orang telah meninggal, waktu tidak ada nas. Sebab itulah ulama kata bila orang meninggal, ada orang meninggal tapi dia tinggal semayang, keluarga dia tak boleh nak tolong gantikan semayang dia. Ayah meninggal selepas maghrib, asar tadi dia tak semayang, jadi tolonglah semayang asar untuk dia. Itu tak boleh. Ini pendapat yang paling kuat, walaupun ada juga pendapat-pendapat yang tidak kuat dalam mazhab apa tu saya tak ingat dulu. Ada disebut kalau tak silap dalam mazhab Hanafi kot. Ada juga segelintir pandangan mengatakan boleh juga. Tapi pendapat yang sangat-sangat lemah. Yang kuatnya sembahyang ni kita istighfar saja. Istighfar kepada orang dah mati. Kalau dia tinggal sembahyang, kita tak perlu nak buat nak ganti sembahyang. Ataupun sebagaimana amalan setengah-setengah orang dulu buat sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah tu juga merupakan sembahyang yang tidak ada dalil dan hujah yang kukuh. Walaupun dilakukan oleh sebahagian orang, tapi tidak ada dalil dan hujah yang kukuh tentang sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah kepada si fulan, sembahyang hadiah kepada si fulan. Tetapi kita nak menghadiahkan pahala, waktu kebanyakan ulama kata boleh. Kita buat sembahyang sunat, tapi kita niatkan pahala sembahyang kita untuk si mati. Kita buat sedekah, niatkan pahala sedekah pada si mati. Kita buat kebajikan, buat itu buat ini, baca Quran, niat baca Quran untuk si mati. Itu tidak jadi masalah. Tapi kita nak buat sembahyang khusus, sembahyang hadiah kepada si mati, yang tu tidak ada nas dan tidak ada ijtihad yang kuat, hujah yang kuat. Kalau merupakan masalah tersebut masalah ijtihad, tidak ada hujah yang kuat dalam membuktikan adanya sembahyang hadiah. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan sembahyang ni merupakan ta'abbudi, perkara yang ibadat yang kita tak tahu, yang kita tak tahu illah dan sebabnya. Maka dalam perkara yang seumpama ni, ulama mengatakan tidak boleh kita nak kiaskan kepada perkara yang lain. Walaupun haji ada orang lain ganti, boleh tolong buat badan haji. Walaupun puasa ada nas kata buat orang lain wali boleh ganti, tetapi bab sembahyang tidak dikiaskan. Ni kerana sembahyang merupakan amrun ta'abbudi, ibadat yang kita tak tahu apa illah dia. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu. Akan datang kalau ada soalan boleh hantar. Soalan-soalan Facebook, saya kira tidak ada soalan yang
banyakkan soalan-soalan yang biasa. Cuma satu je orang minta tanya tentang riwayat-riwayat. Orang minta tanya tentang apa beza periwayatan hadis dengan periwayatan Al-Quran. Sikitlah saya sebut secara ringkas. Quran sampai kepada kita dalam keadaan mutawatir. Apa makna mutawatir? Naqalahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Yang dinakalkan satu kumpulan daripada satu kumpulan yang mustahil, tak mungkin mereka ni berbohong. Jadi Quran daripada dulu sehingga kini sampai kepada kita memang satu generasi dengan bilangan yang terlalu ramai. Walaupun tidak dinafikan, tokoh yang diperkenalkan adalah individu-individu sahaja. Sebagai contohnya kita baca dengan riwayat Hafs daripada Imam Asim. Nama Hafs daripada Imam Asim, kadang-kadang orang duk anggap yang baca gini Hafs seorang. Macam mana Hafs seorang ataupun Imam Asim seorang boleh jadi mutawatir? Tetapi Imam Ibnul Jazari dalam kitab dia An-Nash fil Qiraatil Ash, kalau tak silap saya, dalam kitab tu dia menukilkan orang-orang lain yang sezaman dengan Imam Hafs yang baca dengan bacaan yang sama. Mana dia buat senarai yang menyebabkan qiraat tu, bacaan tersebut jadi mutawatir. Jadi bukannya Hafs orang, tapi Hafs tu orang yang popular, yang terkenal, yang Allah Ta'ala pilih nama dia untuk diabadikan sehingga kini. Bukan kata dia seorang baca begitu, ataupun zaman tu dia seorang baca begitu. Tidak begitu. Ada lagi orang lain, tetapi oleh kerana dia ni lebih terkenal daripada orang lain dan Allah Ta'ala pilih nama dia untuk diabadikan sehingga kini, jadi nama dia lah yang popular. Mesti syarat dia Quran ni mutawatir. Kalau riwayat yang sahih yang tidak mutawatir, tidak dinamakan Quran. Hatta dalam Sahih Bukhari sendiri, ada riwayat dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, tetapi dia tak sampai tahap mutawatir, dia tidak dinamakan Quran. Tidak dinamakan Quran. Apa contoh dia? Tuan-tuan boleh cari, baca daripada awal Bukhari sehingga akhir Bukhari. Saya dah jumpa dah. Dalam juzuk Ammar je ada ayat yang diriwayatkan Nabi baca begini, tapi memang bacaan yang tidak mutawatir. Sahih. Riwayat yang sahih tetapi tidak jadi mutawatir. Kalau Quran bila tak jadi mutawatir dinamakan riwayat yang syaz. Bila riwayat syaz, kita tak boleh katakan Quran. Dah, apa kelebihan riwayat syaz ini? Apa gunanya? Riwayat syaz ini para ulama menyatakan dia boleh dijadikan tafsir untuk hukum-hukum. Maknanya walaupun riwayat tersebut kita tak boleh katakan Quran, tetapi untuk nak mentafsirkan makna ayat Quran tersebut boleh. Macam faqta'u aydiyahuma, faqta'u aymanahuma, tangan kanan. Yang dimasukkan dengan tangan kanan. Tangan kanan tu riwayat syaz, tapi kita ambil kira dia sebagai tafsir. Kita tak ambil kira dia sebagai ayat Quran. Tapi hadis Nabi, walaupun hadis Nabi tidak disyaratkan mutawatir. Hadis gharib yang diriwayatkan mana-mana tabaqat seorang je, dah kita boleh terima. Kita boleh terima. Sebab itulah Quran bila dia mutawatir 100% tak boleh kita pertikaikan. Begitulah kedudukannya. 100% kita tak boleh pertikaikan. Tapi hadis tak banyak yang mutawatir. Ada juga hadis yang mutawatir, macam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sapu khuf, hadis-hadis yang lain lagi. Hadis tentang turunnya Nabi Isa, tu hadisnya mutawatir. Tapi tak semua hadis mutawatir. Hadis ni memadai perawinya sahih walaupun hanya seorang sahaja, tapi kita boleh terima dah hadis. Itu perbezaan di antara periwayatan hadis dengan periwayatan Al-Quran. Cuma saya tak nafikan
suka saya nak sebut bahawa seseorang kadang-kadang bila dia tumpu satu-satu bidang, memang dia hebat bidang tersebut, tetapi dia ada kekurangan di bidang yang lain. Ada kekurangan di bidang yang lain. Saya nak bagi contoh. Ahli sejarah, cikgu sejarah, pakar sejarah, dia ingat peristiwa ni tarikh ni. Tapi kadang-kadang tarikh kadang-kadang pelik nombor kereta anak dia pun dia tak ingat. Nombor lain dia ingat. Peristiwa ni berlaku pada ni, peristiwa ni berlaku pada ni, gini, hak ni gini. Dia boleh ingat. Kenapa? Fokus dia situ. Bab pelik kereta anak menantu ni dia tak cara sangat. Walaupun anak menantu duk singgah sama rumah dia. Kenapa? Kerana dia tak fokus. Tak fokus. Itu perkara biasa. Bukan kata tak ingat awak ni macam mana, kata pakar sejarah tapi tak ingat pelik. Kerana bukan fokus. Begitulah sebagai contohnya Imam Asim, seorang yang memang cukup hebat. Dia hebat dalam bidang qiraat. Fokus di bidang qiraat memang cukup hebat. Tidak dipertikaikan oleh mana-mana tokoh berkaitan dengan qiraat dia, dengan bacaan dia, Imam Asim. Tetapi apabila dia meriwayatkan hadis, ulama ada bincang. Kerana ni bukan fokus dia. Kerana bukan fokus dia, ada bincang. Sebab itulah orang ni lebih kot ni ada kelemahan di bidang lain. Bukan menunjukkan dia tu lemah, tetapi dia fokus kepada satu-satu ilmu. Sebab itulah jarang sangat tokoh ulama yang boleh menguasai banyak bidang. Banyak bidang. Dan kalau yang boleh menguasai banyak bidang sekalipun, dia tidak boleh menandingi orang-orang yang lebih hebat dalam satu bidang. Antara tokoh yang hebat banyak bidang, yang paling terkenal iaitu Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Ni memang jarang-jarang lah orang macam dia. Kitab berkaitan dengan hadis, mustalah hadis. Mustalah hadis hebat tak hebat Imam Suyuti, tuan-tuan. Dia boleh karang alfiyah 1000 rangkap syair berkaitan dengan mustalah hadis dalam tempoh 5 hari. 5 hari boleh karang syair. Dan 5 hari itu bukan karut, tuan-tuan. Kalau karut, kitab dia tak sampai ke kita. Dia karang dalam tempoh 5 hari sampai ke zaman kita ni kitab dia. Dalam tu dia sebut khilaf dari kalangan ulama dalam ilmu mustalah begini. Kita tengok di situ pun hebat sungguh. Mustalah hadis, ilmu hadis pula dia ada Jami' Kabir, Jami' Shaghir. Jami' Kabir dikatakan lebih pada 40,000 hadis. Tafsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Dur Mansur 8 jilid. Bab Nahu ada Asbah wan Nazair 2 jilid bab Nahu. Bab usul kaedah fiqh ada Asbah Nazair dia. Bab apa? Dan dikatakan dia ni memiliki kepakaran lebih daripada 30 ilmu. Ni jarang-jarang orang yang macam Imam Suyuti rahimahullahu taala. Sebab itulah kita kalau kita nak kemas ilmu kita, nak kemas, bukan nak kemas ilmu, kita nak pasti apa yang kita ambil tersebut tepat, kita ambil daripada orang yang memang bidang dia. Jangan ambil semua daripada Ustaz Khairul, jangan ambil semua daripada Tok Guru tu, jangan ambil semua daripada Tok Guru ni. Tok Guru ni kehebatan dia apa? Bab tu kita ambil. Tok Guru ni apa hebat dia? Kita ambil di bidang yang mana dia hebat. Mungkin bidang lain dia ada sedikit sebanyak kelemahan. Kelemahan tu perkara biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.